Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menyambung perbincangan kita untuk topik solvent extraction methods dengan kaedah yang keempat iaitu total fat by gas chromatography for nutrition labeling. Jadi kaedah gas chromatography adalah merupakan satu kaedah yang kita boleh gunakan untuk memisahkan dan juga untuk menganalisis sebatian ataupun analyte yang boleh meruap. Okay, sebab dia akan menganalisis gas, okay, bukan menganalisis cair ke apa. Okay, jadi untuk analisis ini kita akan menambahkan internal standard PY dan juga antioksidan. Kemudian sampel tersebut akan di hidrolisis menggunakan asid ataupun alkali, dan setelah lipid tersebut bebas daripada komponen makanan yang lain, barulah kita boleh ekstrak lemak tersebut dengan menggunakan pelarut organik seperti ether. Kemudian setelah kita mendapat lipid daripada makanan tersebut, barulah kita boleh tukarkan asid lemak yang terdapat dalam makanan itu menjadi FAME, iaitu fatty acid methyl ester. Setelah di mana FAME ni dia adalah bentuk meruap. Jadi setelah berada dalam bentuk meruap, barulah kita boleh analisis menggunakan gas chromatography. Dan kita boleh bandingkan kandungan ataupun amount fatty acid yang hadir dengan menggunakan PY ataupun standard yang kita boleh beli daripada syarikat pembekal lah, daripada Sigma ke, okey. Dan apabila kita jumlahkan semua fatty acid yang kita dapat daripada analisis ini, jadi jumlah itu sebenarnya adalah bersamaan dengan total fat untuk makanan tersebut. Jadi daripada maklumat fatty acid tadi, kita juga boleh mengira lemak tepu, lemak yang yang tak tepu, yang monounsaturated ataupun yang polyunsaturated, okey, PUFA. Jadi kita dapat analisis yang agak menyeluruh lah. Kita dapat fatty acid yang untuk individu, setiap fatty acid kita tahu. Kemudian yang tepu, yang monounsaturated, polyunsaturated pun kita tahu. Okey, jadi selain daripada itu, kita juga boleh menentukan lemak trans. Lemak trans ataupun apa kita panggil, lemak trans ni adalah hasil apabila kita menghasilkan margarin. Jadi sebenarnya dalam nota kimia makanan, para pelajar dah belajar sebelum ni. Trans ni, lemak trans ni biasanya kita dapati banyak dalam penghasilan margarin lah. Sebab margarin biasanya dihasilkan daripada minyak, contohnya minyak kelapa sawit. Jadi dalam minyak kelapa sawit ni dia banyak double bond. Jadi untuk kita tukarkan double bond tersebut, minyak tersebut menjadi pepejal dalam bentuk margarin. Jadi kita terpaksa melakukan satu proses yang dikenali sebagai hydrogenation. Jadi hydrogenation ni akan menambahkan hidrogen kepada double bond yang terdapat dalam minyak kelapa sawit tadi, dan kita akan dapat margarin. Cuma masalah dia kadang-kadang proses penghidrogenan itu tidak lengkap. Okay, apabila tidak lengkap, maknanya bukan semua double bond, not 100% double bond is being saturated. Okay, bukan semua digantikan, double bond tu digantikan dengan dua hidrogen. Tak ada yang tak lengkap.
Jadi apabila yang tak lengkap itu, yang tak lengkap, double bond yang tak lengkap tu dia akan bertukar daripada cis menjadi trans. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tengok dekat label apa macam roti ke bakery product, kadang-kadang kek kan, sana ditulis mengandungi trans fat. Okey. Dan trans fat pun boleh kita tentukan menggunakan kaedah GC ni. Jadi ini adalah prosedur untuk penentuan total fat menggunakan kaedah gas kromatografi. Jadi mula-mula kita akan letakkan pyrogallic acid ke dalam sampel. Kemudian kita akan letakkan internal standard C11 kepada sampel. Kemudian kita akan hydrolyze sampel menggunakan asid ataupun alkali. Selepas proses hidrolisis, barulah kita akan ekstrak lemak tersebut dengan menggunakan iter-iter ataupun fat iter. Okey, setelah kita dapat lemak tersebut, okey. Jadi kita akan bolehlah membuat proses untuk menjadikan fatty acid itu meruap. Okey, jadi kita tukar dia menjadi film. Kita caranya adalah kita akan methylate the fatty acid with boron trifluoride in methanol, dan apabila berlaku tindak balas, fatty acid itu akan menjadi film. Kemudian film tersebut akan dipisahkan menggunakan GC capillary column, dan pengesan di dalam alat GC tersebut akan boleh memberikan bagi setiap fatty acid tu berapakah amount. Dia akan bagi peak yang berbeza. Jadi kita boleh kira berapa amount apabila dibandingkan dengan menggunakan internal standard. Kemudian daripada total fat is calculated as the sum of individual fatty acids expressed as triglyceride equivalent. Jadi ini adalah keputusan yang GC akan bagi apabila kita menjalankan analisis gas kromatografi. Jadi agak boleh tengok kat situ ada banyak jenis, ada banyak peak yang terhasil, dan setiap satu peak itu mewakili fatty acid yang berbeza. Seterusnya kita akan masuk kepada non-solvent wet extraction methods. Untuk kaedah ini kita ada dua metod saja, iaitu kaedah Babcock dan juga kaedah Gerber. Dan kedua-duanya adalah untuk menentukan kandungan lemak di dalam susu. Jadi untuk kaedah yang pertama kita akan pergi kepada kaedah Babcock. Kaedah Babcock ini tidak sesuai untuk produk yang mengandungi coklat ataupun yang mempunyai gula di dalamnya, kerana sulfuric acid akan menyebabkan gula tersebut menjadi charring. Charring ni macam apa dia kata, terbakar lah, macam charring, atau apa dia macam jadi charring ni arang. Dia akan menyebabkan gula tu macam jadi hitam lah. Okey, Okey, kemudian untuk proses Babcock method ni kita akan tambahkan asid sulfurik ke dalam satu amount yang tertentu untuk susu ni. Maknanya kita tahu, katakan 1 gram susu ke, letakkan dengan sulfuric acid, dan asid ini akan menghadam ataupun memecahkan protein, akan membebaskan lemak dan dia juga akan menghasilkan haba. Kemudian kita akan centrifuge 55 hingga 60 darjah Celsius. Selepas itu kita akan tambah air panas untuk to bring liquid fat into the bottleneck. Okay. Dan selepas itu barulah kita boleh baca. Baca berapa isi padu lemak dalam susu tersebut. Jadi ini adalah Babcock milk test bottles for milk. Okey, jadi yang pertama itu adalah A itu adalah untuk susu, yang B untuk krim,
Dan yang C tu adalah untuk keju. Jadi untuk keju dia agak berbeza sikit lah dia punya radas dia lah. Okey, seterusnya untuk Gerber method juga untuk penentuan lemak di dalam susu. Jadi kita akan tambahkan 11 ml susu kepada 10 ml asid sulfurik di dalam Gerber botol. Gerber botol ni dia lain sikit lah daripada Babcock tadi. Okey. Ni rupa Gerber Gerber fat butyrometer. Okey. Ni nama radas ni lah. Lepas tu asid sulfurik ni macam sama macam tadi, dia akan digest ada protein ke karbohidrat ke dan dia akan bebaskan lemak. Lepas tu kita akan tambahkan 1 ml isoamyl alkohol untuk mengelakkan sugar tu jadi hitam ke jadi char. Kemudian kita akan goncang dan centrifuge. Lepas tu kita akan letakkan botol Gerber tadi tu dalam water bath suhu 60 hingga 63. Dan seterusnya kita akan membaca isi padu lemak daripada bottleneck. Okey, dan kaedah ini merupakan kaedah yang mudah dan cepat untuk industri tenusu. Okey, ini adalah kaedah yang last sekali iaitu kaedah instrumental method. Jadi untuk kaedah instrumental ni sebenarnya dia kebaikan dia adalah rapid dan sampel tu tak rosak, maknanya kita boleh guna balik sampel tu, non-destructive. Kemudian sampel yang digunakan agak sedikit saja, tak perlu banyak. Dan kadang-kadang hanya melibatkan bahan kimia yang sedikit ataupun tak ada langsung bahan kimia. Tetapi dia punya disadvantage dia adalah kita perlu ada alat tu dulu dan alat tu biasanya mahal. Okey, 200,000, 300,000 baru kita boleh buat analisis tersebut. Jadi kita akan belajar secara general saja prinsip untuk 5 kaedah iaitu infrared method, X-ray absorption method, low resolution NMR method, accelerated solvent extraction, and last sekali supercritical fluid extraction.